Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, perempuan, kita terpisah gamaknya setahun lebih. Baru masuk sekolah, lepas tu terus PKP kan. Ibarat budak darjah 1, baru belajar 2 bulan, betul langsung PKP. Mangkau demo di rumah. Lepas tu demo pun tak tahu apa yang demo belajar. Jadi udahlah balik asal. Walhasil balik asal. Itu pasal tak hasil ya. Jadi saya pun tak ingat di mana berhenti kita weh. Muka surat 7 campur. Muka surat 7 ya, campur insya-Allah. Tak maaf lah ya. Baik, muka surat 7 tu ialah bercerita tentang hakikat agama ya. Kita sebut bahawa agama itu ada rukunnya. Ya, agama itu ada rukunnya, bukan hanya Islam itu ada rukunnya, iman itu ada rukunnya, bahkan agama itu pun ada rukunnya. Rukun agama ini ialah akidah, akhlak dan syariah. Ya, akidah kita selalu sebut tauhid, usuluddin. Ya, akhlak kita selalu sebut tasawuf. Dan kemudian syariah iaitu kita selalu sebut fiqh. Jadi gabungan daripada tauhid, tasawuf dan fiqh itulah mewujudkan maknanya hakikat agama itu. Jadi tak boleh diambil agama ini satu rukun kemudian tinggalkan rukun yang lain. Itu mandak fiqh je. Akhlak lintang pukang, akidah rosak, tak boleh. Ya, dia mesti akidah tu kena jelas, peribadi akhlak kena betul. Kemudian barulah datangnya fiqh ya. Sebab itu awwaluddin ma'rifatullah ya. Jadi hakikat agama itu ada rukunnya, mesti jelas akidahnya. Itulah yang seawal-awal apabila Nabi berdakwah di kota Mekah. Kemudian peribadi akhlak Muslim itu mesti jelas kelihatan melalui pendekatan tasawuf. Dan yang ketiga ialah fiqhnya. Bagaimana peraturan masyarakat, peraturan peribadi, peraturan bermuamalat, ya, peraturan keselamatan dan sebagainya. Ya. Itu maknanya hakikat agama ini. Sebab sifatnya ialah, din itu ialah sifatnya nizamul hayah. Dia adalah sistem kehidupan. Agama is not, maknanya bukan semata-mata religion per se. Dia bukan semata-mata maknanya religion hubungan dengan Tuhan. Dia hablum minallah, hablum minannas. Maka dari situlah kita dapat lihat Islam yang syumul ya, Islam yang syumul yang ada pada agama kita. Nah. Baik, kalau kita ambil muka surat 7 tu macam tergantung pula. Ibarat kita baca Quran, baca di tengah-tengah tu tak maunya, kena ambil pangkal balik. Ya. Ibarat baca Quran lah ya. Tak maunya tiba-tiba tengah apa Mika ni? Dari mana datang tiba-tiba je. Jadi mau tak mau saya rasa saya mohon maaf lah. Terpaksa ambil balik daripada tajuk kecil hakikat agama tu. Muka surat 6. Boleh ya? Dengan izin ya, insya-Allah. Taib, kataan nas. Ini pun penting. Orang selalu sebut cakapnya bernas. Maknanya agama ni ada authenticity-nya, ada kekuatannya, ada authority-nya, ada authorization-nya, iaitu nas. Tak ada ikut suka je. Dia mengamalkan, orang tanya mana dapatnya, dia demam panas. Lepas tu dia pun beramai dengan apa yang dia dapat masa demam panas. Apa agama rupi tu? Tapi ada pula pengikut. Perdoaannya pukul 12 malam. Haru. Orang mengaji terang-derang di semajid, dia mengaji pukul 12 malam. Apa punya ranjau benar itu. Je tak? Jadi kita tanya apa nasnya? Tak ada nasnya, dia demam panas. Lepas tu dah dia jadi guru tarikat. Dia jadi guru tarikat. Bukanlah kita menolak tarikat tu, tapi mana maunya agama diambil pada demam panas. Kalau itu awak benda. Daripada demam panas, sudah. Awak tu saya lah, tak ada orang Perak sini. Jadi nas ya,
Bila sebut nas, maknanya bernas. Ada nas itu sama ada Quran, sama ada sunnah, ya, itu sebahagian daripada nas, ya. Tersebut menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila beropini silap sebut sekarang ada SAW pula, sallallahu alaihi wasallam pula. Baru ya. SWT. Kalau orang Indonesia sebut Allah SWT, apa pula SWT ni? Rupanya Subhanahu Wa Taala nyebut SWT. Maka rujuklah kepada www.com. Mak W nyebut www.com. www tu sebutnya Jadi SWT. Allah SWT. Apa pula? Rupanya SWT. Orang akan cakap Arab. Subhanahu Wa Taala, ya, telah menerangkan hakikat agama ini serta rukunnya. Rukun ialah yang kita sebut 3 tadi. Aqidatan wa akhlaqan, itu di peringkat Mekah. Aqidah dan akhlak itu di peringkat Mekah tu. Terbina pribadi dengan akidah yang betul dan juga akhlak yang Masya Allah kelihatan mumayyiz. Makna mumayyiz itu ialah kelihatan, maknanya distinguish, ya tak? Nampak hebat. Itu dia. Kemudian barulah fiqh di peringkat Madinah. Sebab itu ayat-ayat Madinah tu panjang-panjang. Ya, ayat Madinah tu panjang-panjang. Pasal nak membina peraturan-peraturan. Ya. Kemudian manhaj. Manhaj ni ialah jalan. Mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqima. Jalannya adalah lurus. Sifatnya rabbaniyah. Ya, alamiyah. Inqilabiyah. Ya, syumuliyah. Makna manhaj Islam itu mestilah sifatnya rabbaniyah. Ada unsur ketuhanan. Islam bukan daripada kepala manusia. Macam Elijah Muhammad, ya, bila mana dia wujudkan black Muslim di Amerika dulu. Kan dia buat style kepala dia. Semayang, pakai kerusi, pakai meja. Jadi mula-mula Malcolm X masuk yang itulah. Lalu dia kata dia Muslim. Tapi kemudiannya bila dia pergi ke Palestin, mufti Palestin tahun 64 tu kata bukan. Apa yang kamu anut itu belum Islam. Bukan itu cara Islam. Ya? Jadi Islam itu mesti ada manhajnya rabbaniyah. Turun daripada Allah. Ada tanzilnya, ya tak? Revelationnya. Dan mesti bersifat alamiyah, universal. Islam itu bukan qaumiyah, fenomena lokal. Tidak. Ada Suhaib Ar-Rumi, ada Bilal Al-Habashi, ada Salman. Nasib baik tak keluar Khan. Orang keluar Salman Khan sekarang. Salman Al-Farisi. Sudah. Kok ada yang keluar Salman Khan. Jadi di situlah alamiahnya Islam. Ya, universality Islam itu di situ. Dan sifat Islam itu inqilabiyah. Inqilabiyah itu maknanya Islam tak boleh coexist bersama dengan jahiliyah. Ya, bahkan berlakulah uzlah syu'uriyah. Berlakulah pemisahan perasaan, tanggapan, kefahaman, amalan. Itu dipanggil inqilabi. Ya, maknanya berubah. Ya, berubah atas ke bawah, bawah ke atas. Allahu Akbar. Ya, bersifat syumuliyah. Syumuliyah itu ialah komprehensif, holistik. Dia mengurus pribadi dan sampai ke peringkat mengurus masyarakat. Islam atau kita nak tidur mana apa? Tidur nelentang ke, tidur nerap ke, tidur ngerin ke, sampai ke tahap itu. Mana apa nak gosok gigi, ya, mana apa masuk bilik air, itu pengurusan peribadi. Sampailah pengurusan masyarakat, sampailah urus tadbir negara. Itu dipanggil syumuliyah. Jadi ada 4 itu. Rabbaniyah, alamiyah, iaitu universal. 3 Sa'diyah. Sa'diyah pula dah. Udah keluar Sa'diyah pula. Apa nama? Syumuliyah. Itu yang keempat. Syumuliyah yang komprehensif itu yang keempat. Tadi saya dah lupa sudah. Rabbaniyah, alamiyah, syumuliyah, inqilabiyah. Inqilabiyah. I-N-Q-I. B. Inqilab. I-N-Q-I. Inqilab. L-A-B. Inqilabiyah. Makna inqilabiyah ni ialah dia maknanya berubah 180 darjah.
Dia tak mau berubah 360 darjah, balik asal. Kalau berubah 360, ya balik asal. Berubah 180, upside down ya. Atas ke bawah, bawah ke atas. Daripada benci ya anak perempuan menjadi sangat kasih kepada anak perempuan. Daripada banyak Tuhan menjadi satu Tuhan. Daripada zalim menjadi adil. Oh, itu berubah ya. Itu berubah. Jadi itu manhaj ataupun kita kata jalan ya. Manhaj ini ialah jalan ya, jalannya yang lurus mustaqim. Nabi juga telah memberikan jalan petunjuk, bahkan Nabi bukan sekadar bicara. Nabi bagi jalan tu sebenarnya Nabi laksanakan, walk the talk. Ya, bukan labunnya. Sehingga timbul krisis kepercayaan. Ya, bila seseorang tu, siapa? Saya harapkan labun. Ada. Dia maknanya Nabi itu bukan sekadar menunjukkan jalan secara teori, but practically. Nabi buat. Dialah datuk, dialah ayah, dialah suami, dialah pemerintah, dialah imam, dialah maknanya kita kata yang mencetuskan perubahan, muharrik, maknanya yang menggerakkan masyarakat. Dia bukan touch and go, bukan remote control, tak. Dia bersama ya, dengan jerih payah masyarakat membuat perubahan itu dia ya. Jadi dia bukan sekadar tunjuk, lepas tu dia tak buat, tak, dia juga turun padang untuk membuat perubahan tersebut. Ini semua nabi-nabi. Ya, semua nabi-nabi begitu. Dia tak maunya sekadar menunjuk tapi dalam bentuk teori, tapi praktikalnya tidak. Ya. Jadi katanya di situ bahawa memberikan jalan petunjuk yang jelas kepada umat baginda sepanjang peninggalannya. Bila sebut umat, Islam bukan persoalan pribadi. Agama ini bukan personal matters. Ya, agama ini dianut dalam bentuk ummatik, dalam bentuk umat. Kuntum khaira ummah. Kamu itu adalah sebaik, you are the best among the ummah. Ya. Kamu itu dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnas. Kamu ditampilkan untuk manusia sebagai obor. Orang nampak, oh itu dia kamu, Islam ya. Jadi Allah Ta'ala sebut identiti kita sebagai ummah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat paksi. Ummatan wasata tu kalau Syed Qutb diterjemahkan sebagai mihwar ya, sebagai umat paksi. Bila sebut paksi, kita belajar mathematics ya, exist ni, dia menggerakkan orang lain. Dia menggerakkan yang lain. Itu kan? Dalam mathematics. Maka umat ni dia sebenarnya bukan digerakkan oleh Amerika ke ya, bukan digerakkan oleh yang lain, dia yang menggerakkan. Dia yang menggerakkan. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, lagi kuntum khaira ummatin inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jadi Allah selalu sebut kita secara kolektif. Kita adalah ummah. Ini masalah sebab Barat masukkan doktrin bahawa agama ini personal matters. Agama ini soal pribadi. Mika-mika, teman-teman. Itu yang jadi lemah kita tu. Padahal asalnya kita itu satu ummah kamathalil jasadil wahid. Seperti satu jasad. Ya. Baik. Kemudian katanya apa di sini? Oleh itu, Al-Quran tidaklah mengabaikan measurement, mizan-mizan. Ya. Tidaklah mengabaikan timbangan-timbangan di dalam apa juga pengurusan. Kita nak memberikan bantuan, COVID misalnya. Maka mesti ada mizan. Mesti ada timbangan. Orang yang hilang pencarian, mata pencarian misalnya. Orang yang maknanya kita kata yang memerlukan dari yang lebih memerlukan. Jadi mesti ada mizan. Takkan kita lambak je. Ambil siapa? Itu yang berebut-rebut tu. Memang sedih ya tengoknya ya. Sedangkan mizannya ialah kita melihat keutamaan siapa yang sangat memerlukan, yang putus pencariannya. Itu mizannya. Lagi apa mizannya? Mizannya ialah disuruh supaya kita yang membantu kena turun mencari. Bukan orang yang perlu mencari kita. Itu mizan. Yang berlaku sekarang ni ialah orang yang perlu mencari. Dihimpunkan demo ramai-ramai. Kena tunggu daripada pukul 8 pagi. Minum pagi pun tidak lagi.
Dah pensan seorang pakcik tu. Apa pakcik? Allah tak dan tadi perebit sapu tu datang pukul 7. Sekarang kalau tak dapat perebit sapu tu, sekarang naik bah waitong. Bah waitong tu lambat ngerin je. Betul berlaku lantaknya dia pensan. Tempat bantuan tu. Apa yang dia ajak demo semua ke setempat? Habis semua datang tinggi, tak dapat nori apa semua, yang tak dapat minum pun ada. Lantak pensan dalam dewan. Atau nak nunggu tiang seri ni bukan senang. Datang lambat. Sebenarnya dalam mizan Islam bukan demo tu dihimpunkan. Dalam mizannya ialah kita cari wa ita idzil qurba wa atuz zakah. Maknanya kita datangi asnaf itu. Itu mizan. Tidak cenderoyong jadi mendatang. Cenderoyong ya. Tulis lu cenderoyong. Dah kelemayo je mata. Tak minum pagi? Dah pensan dalam dewan tu. Ngapa Wan? Tak minum pagi lagi katanya. Atau ngapa? Tak ada perebit sapu dah sampai katanya. Atau kalau tak naik perebit sapu, naik beh waitong dah. Allahu Akbar. Jadi janganlah kita yang berada menyusahkan mereka yang memerlukan. Jadi ini sistem ini perlu dibetulkan, tak kena mizannya ya, tak kena mizannya ya. Baik, yang katanya di sini bahawa mizan yang bermatlamat ada objektifnya, objectivity maknanya kita kata ada bersifat objektifnya, bukan sahaja untuk menghilangkan khilaf ya. Kadang-kadang kita sedia maklum bahawa bagi kita menghilangkan khilaf, perbezaan pendapat itu, kita ada measurement. Dengan ada measurement itu, maka hilanglah khilaf itu ya, dalam perkara-perkara yang usul, perkara yang pokok ya, perkara yang sawabit, yang tak boleh berubah, iaitu yang teras. Bahkan dalam perkara-perkara cabang. Maksudnya apa? Supaya kita ada mizan. Ini perkara cabang. Perkara pokoknya beras. Perkara cabangnya ialah menu. Jangan kita kata berkelahi masalah menu, beras tak ada. Beras tu usul. Dia mau berkelahi, ya tak? Nak buat anjungnya opini, nak buat surau tu opini, nak buat. Lama teman tanya, saya tanya, duitnya ada ke? Haram. Itu yang berkelahi beri benar nak buat anjungnya opini, nak buat, ya Allah. Duit tak mandang, meracun kata orang Parit. Itu yang pokoknya. Ya tak? Maknanya, tengok funding dululah. Barulah nak mereka. Funding berharam, tak ada. Tiba-tiba kemain lagi nak berkelahi masalah design. Apa? Mana pokok, mana yang cabang. Jadi di situlah maknanya kita kata, dalam agama pun ada perkara yang cabang, ada perkara yang pokok. Iaitu yang pokok disebut sebagai usul. Kita sebut asal usul. Asal cakap Arab, usul cakap Arab. Dan ada yang disebut sebagai furu', cabang-cabang. Tuan-tuan, ni tak? Kita pun sedia maklum, masa kita mula-mula kuat dakwah dulu, mak, yang dah bila nak kembali kepada Islam tu dah tak tentu kira. Mana cabang, mana usul tu dah tak tentu kira. Ya, saya dulu jangan main. Ya tak? Daripada atas sampai ke bawah, hijaunya. Maknanya pakai jubah hijau, stokin hijau, perut je tak hijau macam itu kan. Seroban hijau. Maksud ikut arkam ni. Padahal itu bukan usul, itu bukan yang utama. Yang utama tu ialah akidah tu kena betul, akhlak tu kena perbaiki. Tiba-tiba nengkin mak bapak. Makai jubah, makai seroban tapi nengkin mak bapak. Apa ya tak? Jadi yang usulnya ialah akhlak, akidah, betulkan kita akhlak dengan mak bapak kita. Pakai jubah tu cabang je. Bukan tak boleh pula. Ya, pakai jubah, pakailah. Tapi jubah itu hanyalah furu'. Ya, itu sebenarnya adalah fitrah mereka duduk di negeri Arab. Fitrah mereka. Jadi kalau kita nak pakai atas dasar kasih dan sayang kepada Rasul, silakan, tak ada apa halangan. Tapi itu bukanlah usul. Ya, jangan sampai kita tak nampak antara usul dengan furu'. Ya. Kemudian katanya, khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini satu gambaran nak dijelaskan kepada kita bahawa
agama yang kita nak bawa ini dan sifat umat ini, umat yang duduk di tengah-tengah gelanggang untuk membawa risalah kepada manusia. Ukhrijat linnas, di sini diterjemahkan memberikan manfaat kepada manusia. Inilah yang kita kata bahawa ketuhanan Islam itu, ketuhanan Islam itu maknanya harus dibuktikan dan juga ditegakkan dalam pelbagai bidangnya, sehingga akhirnya adanya kita itu memberikan makna kepada yang lain. Allahu Akbar. Yang ini jauh rasanya. Sebab we are still the job seekers, not job creators. Orang yang dikatakan Tuhan ni, dia job creators. Dia yang mencipta pekerjaan, bukan job seekers. Job seekers ni adalah hamba. Job seekers ni yang di bawah. Kalau kita sebut kita Tuhan, orang Islam ni Tuhan, ketuhanan Islam, dia sepatutnya jadi job creators. Maka dia lah membina industri. Dia lah yang membina, maknanya kita kekayaan, dan akhirnya orang lain menumpang. Bahkan pendidikan, bahkan teknologi, bahkan ilmu daripada kita. Ini yang sebabnya, maka tamadun Islam yang awal itu disebut sebagai the torch of Europe. Sebab Europe masa itu in dark ages. Europe masa itu di dalam zaman kegelapan. Zaman pertengahan. Middle ages itu, abad 14, abad 13, abad 12 itu, disebut Europe itu sebagai in the dark ages. Zaman gelap. Maka bila mereka belajar daripada tamadun Islam, di Damsyik, di Baghdad, di Andalus, Spain, maka mereka sebut bahawa Islam itu, tamadun Islam itu sebagai the torch. Torch ni, torchlight lah. Ingat nampak torchlight? Rokok torchlight tu. Ingat rokok torchlight dulu rokok poh ingat lagi. Dia menghimpun tu pasal nak buat tolong sangai. Kami ni cucu susun main domino. Habislah aku punya kotak rokok, kata apa? Aku nak buat tudung sangai, kata. Ingat lagi. Ada Rough Rider. Ada. Budak sekarang kan tahu dia mah. Tahu pun dah renta dah, umur 60 dah tahun ni. Taib. Ayat tersebut Ali Imran 110 itu, keluarga Imran sebut Ali, tak boleh sebut Al Imran. Tak boleh. Ali itu keluarga, Ali Muhammad, Ali Ibrahim, Ali Imran. Siapa keluarga Imran? Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria dan Maryam. Ini antara keluarga Imran. Ali Imran. Jangan sebut Al Imran. Itu al di situ untuk definite noun. No, ini bukan. Ini Ali, the family of Imran. Family of Imran itu Zakaria, Yahya, Maryam dan juga Isa. Itu family of Imran. Ali Imran. Macam Ali Yaqub, macam Ali Ibrahim, Ali Muhammad. Ali panjang Ali. Itu panjang Maka Ali Imran bukan Al Imran. Katanya ayat tersebut bermaksud menjadi yang terbaik. Allahu Akbar. Umat ini sebagai the best. Ini yang kita rasa, ya Allah. Maknanya kadang-kadang kita itu menjadi masalah. Kita itu menjadi masalah. Semalam tu boleh tengok dalam. Tadi saya tengok. Tadi TV 1 bila ditangkap penagih-penagih dadah di Langkawi sajalah saya tengok kok ada di celah-celah tu orang bukan Islam. Kok ada orang Cina yang tak Islam ke, India yang tak Islam. Tengok orang kita belakang muda-muda budak ni. Jadi maknanya ramai tadi. 35. Ada pagi tadi lah keluar dalam TV tadi. Di Langkawi kampung apa dah? Kampung Akor, kampung dah, begitulah. Ya Allah. Jadi kita sepatutnya menjadi khairul ummah, kita sebagai yang terbaik dari segi sifat, dari sudut akhlak, sehingganya perbuatan kita itu menjadi dakwah, perbuatan kita itu menjadi dakwah kepada orang bukan Islam. Hal ini demikian bukan sahaja demi kebaikan bangsa, sebab bila mana orang lain tengok kelebihan itu, maka dia menjadi rahmah
rahmatan kepada seluruhnya, ya. Malahan lebih menyeluruh, bukan hanya satu bangsa. Maka alhamdulillah Suhaib mendapat rahmat daripada Islam, ya, walaupun dia orang Rom. Bilal mendapat rahmat daripada Islam walaupun dia orang Habasyi. Salman dapat rahmat daripada Islam walaupun dia orang Farsi. Kita pun sebenarnya dapat rahmat sehingga akhirnya terbina kesultanan, ya, Islam, ya, di Nusantara dengan adanya jadi kata-kata keramat Hang Tuah tu setelah Islam. Yang kata takkan Melayu hilang di dunia itu, di muara Sungai Melaka itu, ketika itu Islam memerintah di Melaka. Dah ada hukum kanun, ya, hukum kanun Melaka. Jadi yang dikatakan Islam takkan hilang Melayu itu ialah Melayu yang mengamalkan Islam, ya. Jadi dia membawa kebaikan yang lebih menyeluruh. Selain menjadi rahmat dan juga serta sebagai ubat penawar hidayah, petunjuk kepada sekalian alam. Allahu Akbar, ya. Yang inilah masalah kita, ya, inilah masalah kita, ya. Kehilangan, ya, kita kehilangan. Bukannya untuk mencelakakan. Apa kaitannya? Kaitannya dengan tajuk buku ni. Sebab apa? Kadang-kadang dah hilang mizan, hilang measurement. Buat tanpa measurement. Kadang-kadang saya nak kaitkan dengan buku ni, dia punya spiritnya ialah kadang-kadang umat ini berbuat sesuatu yang hilang mizannya, hilang measurementnya. Contohnya apa je? Contohnya kadang-kadang berkelahi dan berbuat masalah yang sunat, meninggalkan yang wajib misalnya. Berkelahi masalah yang sunat, tetapi tiba-tiba melakukan perkara yang haram, meninggalkan yang wajib. Jadi itu gambaran kepada celaka ataupun kecelakaan, ya, kecelakaan kepada yang lain. Bukan untuk melakukan kekerasan. Ini sebenarnya gambaran kepada ISIS, gambaran kepada Qaedah, gambaran kepada yang mereka sebut mereka Islamic State. Kononnya, ya, ISIS ni. Tapi dia membunuh orang Islam, ya. Dia membunuh orang yang tidak ada dosanya, ya. Dia dengan mudahnya dia menjatuhkan halal darah dan sebagainya. Jadi ini apa hayanya nak lawan orang kafir ke nak lawan orang Islam? Orang Islam lebih ramai yang dibunuh oleh ISIS daripada orang bukan Islam. Ya.